أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat rahimakumullah. Pada pagi ini satu tajuk yang sebenarnya saya ambil daripada satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama yang meninggal pada tahun 406 Hijriah, yang bernama Al-Imam Abul Qasim Al-Hasan bin Al-Hasan An-Naisaburi. Dia telah menulis satu kitab, di antara literature yang bagus sebenarnya, mengambil sempena tuduhan dan labelan yang dilemparkan oleh kaum musyrik kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi digelar sebagai orang gila. Jadi Al-Imam Abul Qasim An-Naisaburi, dia telah mengambil inisiatif melihat pentingnya kita mengetahui tentang label dan gelaran yang diberikan oleh kaum musyrik kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bukan sekadar itu sebenarnya. Sebenarnya nabi-nabi yang terdahulu pun sebelum nabi kita pun telah digelar dengan gelaran tersebut. Maka Al-Imam Abul Qasim An-Naisaburi, dia telah mengarang satu kitab yang bertajuk Uqala'ul Majanin. Kan, Uqala'ul Majanin adalah dua perkataan. Satu perkataan uqala, satu lagi perkataan yang kedua itu adalah al-majanin. Maksudnya ialah kebijaksanaan orang-orang gila. Kan, kebijaksanaan orang-orang gila. Jadi kenapa Al-Imam Abul Qasim An-Naisaburi dia menggunakan tajuk itu, Uqala'ul Majanin, iaitu kebijaksanaan orang-orang gila. Iaitu dia nak bagi tahu bahawa individu yang digelar sebagai gila itu sebenarnya tuduhan dan labelan itu tidak betul. Tetapi kebijaksanaanlah yang ada pada orang yang digelar sebagai gila itu, dan kerana itu mereka tidak disukai. Jadi ini apa yang kita kata gist yang ada di dalam kitab yang dikarang oleh Al-Imam Abul Qasim An-Naisaburi. Baik, maka pada pagi ini sebagai pengenalan kepada tajuk ini, Uqala'ul Majanin, kebijaksanaan orang-orang yang gila ini, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam digelar sebagai gila? Maka kita boleh melihat beberapa contoh kan ayat Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang gelaran gila ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya ialah surah Al-Hijr ayat yang ke-6. Allah Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila 'alaihi dzikr innaka lamajnun. Mereka berkata, orang-orang musyrik ini berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzi nuzzila 'alaihi dzikr, wahai orang yang diturunkan az-zikr. Az-zikr itu merujuk kepada Al-Quran, kan? The reminder, peringatan.
Maka peringatan itu adalah Al-Quran. Bagaimana orang yang mulia seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan Al-Quran, yang diberikan peringatan itu, tiba-tiba kaum musyrik menggelarkan Nabi, innaka la majnun, sesungguhnya kamu ni gila. Jadi sebenarnya gelaran gila ini dia ada banyak sebab. Ya, ada banyak sebab. Antaranya ialah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kita, khususnya pada zaman itu kaum Arab Jahiliyah, dengan membawa ajaran-ajaran yang menentang arus perdana, kan, mengharungi mainstream yang sangat berbeza dengan apa yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita ini menjadi minoriti dan kita ni berbeza dengan orang kebanyakan, apatah lagi kita berbeza dengan perkara yang sudah menjadi turun-temurun yang diwarisi oleh datuk nenek moyang, maka masyarakat akan menganggap kita ni gila. Jadi itu yang antara sebab utama kenapa gelaran la majnun, kan, innaka la majnun, sesungguhnya kamu ni gila. Tuduhan gila itu dilabelkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, antara amalan orang Arab Jahiliyah ialah dalam bab perkahwinan. Kan, bagi mereka wanita itu adalah barang dagangan, barang komoditi, benda yang boleh diniagakan, dan kaum lelaki pada zaman itu boleh berkahwin tanpa had, kan, unlimited. Mereka nak berkahwin berapa ramai isteri, 10, 20, 100, tidak ada halangan pun, kan, tidak ada peraturan pada zaman jahiliyah yang menghadkan bilangan isteri. Tiba-tiba macam mana satu orang seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang menghadkan bilangan itu, dan bukan setakat menghadkan bilangan setakat 4 daripada keadaan mereka boleh berkahwin sesuka hati mereka dan menjadikan kaum wanita sebagai barang yang diniagakan, tetapi Nabi kita juga membawa Quran yang disebut dalam ayat tadi, az-zikr, ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikr, kan, peringatan yang mana dalam peringatan itu terkandung perintah fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka cukuplah satu. Jadi ajaran-ajaran macam ni sebenarnya sangat asing sebenarnya, kan, sangat asing dengan keadaan manusia pada waktu itu, dengan pelbagai perkara yang bertentangan dengan apa yang mereka warisi selama ini. Jadi apa yang dibawa oleh Nabi contohnya ialah menentang pemujaan berhala, sedangkan berhala sebegitu banyak ada di sekitar Kaabah, kan, 360 mengikut sebahagian pendapat para ulama. Berhala itu telah dijadikan satu bisnes, kan, satu perniagaan, bagaimana dibuat berhala, patung dan seumpamanya. Tiba-tiba datang seorang Nabi yang membawa satu ajaran tauhid yang melarang dan mengharamkan pemujaan berhala. Jadi itu contoh bagaimana mereka tak boleh terima benda-benda yang seperti ini. Baik. Kemudian kita tengok ayat yang kedua, surah Al-Mu'minun ayat 70. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, am yaquluna bihi jinnah bal ja'ahum bil haqqi wa aktsaruhum lil haqqi karihun. Atau apakah patut mereka berkata pada Nabi Muhammad itu ada penyakit gila, dan sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran itu. Ini pun satu lagi, kan, dalam ayat ini, ayat yang kedua ini, surah Al-Mu'minun ayat 70, Allah Ta'ala memberitahu apa dia sebab sebenarnya mereka ini menggelarkan Nabi dengan gelaran Nabi itu ada penyakit gila, kan. Kenapa sentiasa kata Nabi ni penyakit gila? Bagi kita, kalau Nabi itu membawa kebenaran, Nabi mengajar benda yang baik-baik, akhlak yang mulia, kan, sudah tentu
itulah yang kita kata orang yang bijaksana, kan, yang kata menjadi tajuk yang ditulis oleh Abul Qasim An-Naisaburi, Uqala'ul Majanin, kebijaksanaan orang yang gila. Tetapi apa yang kita anggap sebagai kecerdikan, kebijaksanaan, kepandaian, hikmah itu ianya tidak disukai oleh orang-orang kafir, kan, yang tidak disukai oleh kaum musyrik pada waktu itu, sehingga mereka menggelarkan Nabi itu ada penyakit gila. Jadi apa yang disebut oleh Allah Ta'ala, kenapa Nabi digelar dengan penyakit gila, ialah kerana Nabi membawa kebenaran, kan. Dan kebanyakan manusia ni dia benci kepada kebenaran. Baik. Macam mana kita nak faham tentang sikap orang-orang musyrik pada waktu itu? Pada pendapat peribadi saya, sebenarnya benci kepada kebenaran ni boleh dikatakan ada kepada ramai manusia. Bukan sahaja ianya ada pada orang musyrik, tapi ianya juga ada kepada kita orang Islam. Dalam diri kita pun ada juga sedikit kebencian kepada kebenaran. Benda yang benar itu sebenarnya orang Islam pun ada juga. Jadi sebagai contoh yang saya boleh sebut kepada sahabat-sahabat sekalian. Saya minta maaf, saya bukan berniat untuk menyakiti hati sesiapa, tapi sebagai contoh supaya kita boleh sama-sama renung, kita sama-sama fikirkan. Contohnya orang yang ada penyakit kencing manis, kan. Saya pernah pergi kepada ada program di sebuah masjid yang mana imamnya itu mengalami penyakit kencing manis yang teruk, kan, diabetes yang teruk. Maka mantan imam itu dalam keadaan telah dipotong kedua-dua kakinya sampai boleh kata habislah kakinya, sampai ke atas, kan. Bukan kata dipotong sikit daripada tapak kaki dan sebagainya, bukan, memang dipotong habis kakinya, sebahagian besar daripada kakinya. Jadi ahli jawatan kuasa masjid telah membuat lawatan ziarah kepada mantan atau bekas imam tersebut. Dan apa yang saya ingin bagi contoh kepada tuan-tuan ialah berkenaan dengan soal kebenaran. Kita tahu bahawa kenapa dia hilang anggota tubuhnya, kaki, kedua-dua belah kaki, kerana penyakit kencing manis, kan. Dan kita tahu bahawa antara musuh bagi sesiapa yang mengalami penyakit ini adalah barang makanan atau minuman yang manis-manis itu adalah musuh utama. Tapi apabila ahli jawatan kuasa masjid pergi ke rumah bekas imam ini, mereka terkejut sebab mereka melihat dalam fridge, dalam peti sejuk rumah imam tersebut dipenuhi dengan air tin, dengan air botol dan sebagainya. Malah tetamu pun dihidangkan dengan air botol, dengan air tin tersebut. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan kepada kita bahawa ada orang walaupun dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, kan, akibat dia tidak mengawal pengambilan gula dalam diet, dalam pemakanan beliau, tetapi beliau tidak suka kepada kebenaran. Beliau tidak mahu menerima hakikat bahawa gula itu adalah musuh utama, khususnya dalam keadaan beliau telah mengalami penyakit diabetes yang begitu kronik. Itu contoh yang mudah sebenarnya untuk kita faham kenapa golongan musyrik sangat tidak suka kepada Nabi SAW. Sedangkan Nabi itu digelar dengan gelaran As-Siddiq, kan. Malah Nabi diangkat sebagai pemimpin untuk menyelesaikan masalah perebutan soal untuk meletakkan kembali batu hitam Hajarul Aswad ketika selepas dibaiki Kaabah. Maknanya Nabi memang diakui sebagai seorang pemimpin pada zamannya. Tetapi apabila Nabi membawa hakikat, Nabi membawa kebenaran, Nabi membawa perkara yang hak, jadi itulah yang menjadi penyebab kenapa Nabi tidak disukai dan kenapa Nabi digelar dengan gelaran gila. Dan itulah realiti dalam kehidupan kita. Bagaimana ada dalam masyarakat kita yang masih lagi tak suka untuk
pergi temu janji dengan doktor, dapatkan rawatan dan sebagainya. Walaupun mereka tahu itu kebenaran. Jadi itu contoh yang mudah kan untuk kita faham. Bagaimana anak-anak muda sebagai contoh, mak rempit ke apa istilah sekalipun, yang suka melanggar lampu merah, kan, melanggar undang-undang jalan raya, yang mana itu membahayakan nyawa mereka. Sedangkan mereka tahu itu kebenaran. Kalau kita langgar undang-undang, maka nyawa kita berada dalam bahaya. Tetapi manusia, dia tetap manusia. Dia tidak suka kepada kebenaran. Jadi kita kena pastikan bahawa kita adalah individu, kita adalah hamba Allah yang cintakan kebenaran, bukannya benci kepada kebenaran. Kita adalah manusia yang sanggup mengubah our lifestyle, kan? Kita sanggup ubah cara hidup kita, kita sanggup ubah diet kita sanggup ubah segala-galanya, fashion kita dan sebagainya, dan paling penting kita sanggup ubah akhlak kita, peribadi kita, tingkah laku kita, dan yang jauh lebih penting daripada itu, kita sanggup memperbetulkan akidah kita, kepercayaan dan keyakinan kita semata-mata untuk memastikan bahawa kita menerima apa sahaja kebenaran walaupun diddu bi anfusina, kan, walaupun bertentangan dengan kepentingan peribadi kita. Jadi itu antara alasan yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala kenapa orang-orang dahulu benci kepada bukan sahaja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga benci kepada nabi-nabi mereka. Nabi Nuh alaihi salam pun Allah Taala cerita dalam Quran, Nabi Musa alaihi salam, ramai nabi-nabi sebelum nabi kita yang juga digelar dengan gelaran gila. Mereka tidak disukai. Kita tak payah pergi jauh sebenarnya. Saya percaya bahawa yang ramai online pada pagi ini di kalangan kaum ibu, kan, suri rumah, bagaimana pengalaman kita dengan anak-anak kita, kan. Kita kerap kali berperang dengan anak kita, dengan kaum keluarga kita, untuk mereka bangun pagi, untuk mereka tidur awal, jangan main game terlalu banyak, jangan berkurung dalam bilik. Itu semua kebenaran. Kita mengajar kepada mereka kebenaran. Tapi ada kalanya anak tak suka kepada ibu. Kan, anak memberontak, anak menganggap bahawa ibu mengongkong, ayah mengongkong dan sebagainya. Sedangkan itu kebenaran, itu realiti yang perlu mereka akui. Apa yang mereka lakukan itu adalah bad habits, kan. Satu habit yang tak bagus, tidur lewat malam, main game dan sebagainya, berkurung dalam bilik. Itu kebenaran yang kita sampaikan, tetapi kita seringkali bergaduh. Kita tahu ada di antara kita yang bertengkar, kan, dengan anak-anak, sampai stres. Kita ini sepatutnya kebenaran ini semua orang suka, tapi realitinya bukan begitu, kan. Realitinya ramai orang tak suka kepada kebenaran. Baik, jadi itu yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala kenapa Nabi ni disebut sebagai ada penyakit gila. Jawapannya kerana Nabi membawa kebenaran, dan realiti kita pun memang dalam masyarakat kita yang Islam ni pun, kan, yang kita sudah beragama Islam, yang kita tidak menyembah berhala pun, masih ramai lagi, kan, yang tidak suka kepada kebenaran dengan contoh-contoh yang saya sebut secara ringkas tadi. Baik. Kemudian dalam ayat yang seterusnya, surah Al-Qalam ayat yang kedua, Allah Ta'ala menyebut dengan jelas dan Allah Ta'ala menafikan bahawa Nabi ini bukan gila. Ma anta bini'mati rabbik bini'mati rabbika bimajnun. Allah Ta'ala kata berkat nikmat Tuhanmu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya bukan gila, kan. Gelaran sahaja yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang mereka cuba buat ialah mereka cuba menggelarkan Nabi itu sebagai gila, dengan sebab sebenarnya mereka tak suka kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian, saya teringat di tempat saya, di kampung saya, ada seorang perempuan gila. Yang ini benar-benar gila. Kami panggil dia, suatu zaman saya kecil-kecil dulu, kami panggil dia Minah Gila. Minah Gila.
dia ni memanglah dengan pakaian compang-campingnya, busuk dan sebagainya, rambut menggerbang rambut ini, ialah macam hantu lah kalau istilah kita orang Melayu, kita kata macam hantu lah, rambut gerbang. Um, um, dia berjalan, dia kutip apa yang ada atas jalan, atas tanah dan sebagainya. Jadi di kalangan kami, kanak-kanak zaman tu, ada dua. Kan? Ada anak-anak ni yang takut, yang takut nampak saja Minah Gila ni datang, semua pakat lari, melarikan diri. Sebahagian di kalangan kami pula jenis nakal, bila nampak Minah Gila ni datang, pakat-pakat usik dia, ganggu, lontar dengan batu dan sebagainya. Jadi salah seorang adik saya, waktu itu kami masih kecil lagi, salah seorang adik saya ni, dia tergolong dalam golongan yang kedua tu. Dia tak takut kepada Minah Gila, tapi dia suka kacau. Dia suka mengendap. Dia mengintai Minah Gila ni. Jadi sehingga satu masa adik saya ni balik rumah, dia bagi tahu kepada ibu saya, dia kata kenapa dia tengok Minah Gila ni bila dia mencangkung, dia duduk, ada something keluar daripada bawah punggung dia. Ada something keluar daripada bawah punggung. Lalu ibu saya bagi tahu kepada adik saya bahawa Minah Gila ni dia gila kan. Waktu dia muda-muda dulu, waktu tu pun dia dah gila dah. Orang-orang lelaki ni, budak-budak lelaki yang dah dewasa ni, memperkosa Minah Gila ni. Dan ada yang menggunakan kayu dan sebagai objek-objek tertentu yang digunakan untuk menjolok bahagian alat sulit Minah Gila ini. Jadi ini contoh dalam masyarakat kita, manusia ini apabila dia jahat dan dia kejam, dia dalam hatinya ada sifat kebinatangan. Dia tak peduli apa yang dia lakukan itu sama ada kejam ataupun tidak. Walaupun dia tahu bahawa apa yang dia lakukan itu adalah salah, kan? Apa yang dia lakukan itu adalah kejam, tetapi dia tetap melakukannya. Kalau kita tak tergamak, kan? Malah kita rasa kasihan kepada individu ataupun insan yang mempunyai mental issues, ada masalah penyakit jiwa dan sebagainya. Tetapi sebenarnya bukan semua orang yang ada simpati dengan orang lain yang ada penyakit seperti itu. Maka dengan sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala mencipta dan menyediakan api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan kita telah belajar bagaimana neraka Jahannam itu disediakan bukan sahaja kepada orang kafir, kepada orang munafik, dan kepada golongan yang mensyirikkan Allah Ta'ala, tetapi neraka Jahannam itu juga disediakan kepada orang Islam yang melakukan dosa-dosa besar yang tertentu. Kenapa? Sebab bila kita lihat dalam keadaan tadi, untuk membersihkan, memperbetulkan manusia yang begitu kejam, kan, hati binatang seperti itu, maka kerana itulah mereka diazab, kan, dengan siksaan yang sangat dahsyat yang kita telah belajar. Neraka Jahannam ini kekal di dalamnya selama-lamanya, dan orang-orang Islam yang dilemparkan ke dalam neraka Jahannam itu, mereka berada di dalamnya sangat lama, kan, sangat lama, sehingga kan juga digunakan perkataan kekal, walaupun orang Islam yang diazab dalam neraka Jahannam tidak kekal dalam neraka Jahannam. Tetapi para mufassirun termasuk Imam Ibn Kathir dan sebagainya mengatakan bahawa perkataan kekal yang digunakan untuk mengazab orang-orang Islam itu ada satu gambaran tentang betapa lamanya apabila orang-orang Islam itu dihukum dalam neraka Jahannam. Maka kalau kita lihat realiti kehidupan kita sekarang, memang ada manusia, dan bukan setakat ada, ramai manusia yang tidak ada simpati, yang langsung tidak ada perasaan belas kasihan. Kalau kita, tergamakkah kita melakukan penganiayaan sebegitu rupa? Kan kita rasa kita tak sanggup untuk melakukannya. Tapi di luar sana, dalam masyarakat kita ini, sebenarnya
ramai kan orang yang tidak peduli dan tidak ada rasa kasihan belas kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang seperti itu. Jadi sebab itu sahabat-sahabat sekalian, kita kena berjaga-jagalah kan dengan kehidupan kita hari ini, yang mana memang manusia ni ada pelbagai. Baik, berbalik kepada kitab kita ini, gelaran-gelaran ini diberikan kerana manusia tidak suka kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Imam Abul Qasim An-Naisaburi kerana desakan daripada murid-muridnya, mendesaknya supaya menulis Uqalaul Majanin, kebijaksanaan orang-orang yang gila. Kenapa? Sebab setiap kisah yang berlaku itu dia ada hikmah yang sangat bagus untuk kita kutip. Al-hikmah dallatul mu'min aina wujida ukhidha. Hikmah itu barang yang hilang bagi orang yang mukmin, di mana sahaja ianya dijumpai maka ianya diambil. Maka yang bagusnya tulisan ini ialah di dalamnya mengandungi kisah-kisah yang bagus kan untuk kita sama-sama pelajari. Baik, antaranya ialah Al-Imam Abul Qasim An-Naisaburi dibagi contoh kan bahawa selain daripada Nabi kita pun di kalangan tabi'in pun ada kan, di kalangan para ulama pun ada digelar dengan gelaran gila. Antara seorang tokoh selain daripada Nabi kita yang juga hidup sezaman dengan Nabi tapi tidak dianggap sebagai sahabat tapi dianggap sebagai tabi'in, iaitu Uwais Al-Qarni. Kenapa Uwais Al-Qarni dipanggil gila? Dan kenapa Uwais Al-Qarni ini dia hidup satu zaman dengan Nabi tapi dia bukan sahabat, kerana dia tak pernah jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia tak pernah jumpa dengan Nabi? Kerana dia sibuk menjaga ibu dia. Dia sibuk jaga ibu dia sehingga dia tak sempat pun untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun dia hidup satu zaman dengan Nabi, tapi dengan sebab tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi dia pernah berjumpa dengan sahabat Nabi. Dengan sebab itu Uwais Al-Qarni dihukum sebagai seorang tabi'in. Dia dianggap sebagai tabi'in, dimasukkan di kalangan tabi'in dan bukan di kalangan sahabat. Itu secara ringkaslah berkenaan dengan status Uwais Al-Qarni. Baik, jadi satu ketika Umar Khattab pergi ke Mina. Kita tahu bagi siapa yang pernah menunaikan ibadat haji ataupun pernah melakukan ziarah ketika umrah sebagai contoh, antara tempat yang kita ziarahnya ialah tempat-tempat yang kita lakukan ibadat haji. Antaranya Mina. Mina ni untuk pengetahuan perempuan semua, Mina ni dia ada 3 marhalah kan. Dia ada marhalah yang pertama tu Mina yang asal itulah, Mina yang paling utama itu, iaitu Mina Jamarat kan, tempat yang ada telaga tu. Itu Mina yang ada jamarat, yang ada jamrah, yang kita kata jamratul ula, jamratul wusta, jamrah aqabah, semua itu. Yang keduanya Mina marhalah yang kedua, Mina peringkat yang kedua, iaitu tempat yang kebanyakan kita jemaah haji Malaysia tinggal, yang dipanggil sebagai Mina Muassim, yang selepas daripada terowong di balik bukit. Kalau kita daripada Mina Jamarat, telaga tu, kita akan melalui bukit tu kan, terowong. Itu Mina Muassim, sekitar 3 km 4 km daripada Mina Jamarat. Satu lagi Mina Muhaisir. Mina Muhaisir ni adalah yang paling jauh, sekitar 5 km hingga 7 km. Itu yang paling jauh, Mina yang paling jauh. Itu adalah tempat yang pernah berlaku peristiwa Abrahah, tentera Abrahah diserang oleh burung ababil dalam surah Al-Fil yang kita baca, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi siapa yang pernah sampai di Wadi Muhaisir itu ataupun pernah tinggal, pernah berada di situ sewaktu menunaikan ibadat haji, maka itulah tempat
berlakunya serangan burung ababil terhadap tentera Abrahah. Jadi kisah Umar Khattab ni dia sampai di Mina. Itu Mina yang asal lah, Mina yang di Jamarat itu. Bila Umar sampai, maka sebenarnya Umar telah pun dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kalau berjumpa dengan tokoh yang bernama Uwais Al-Qarni ini, maka ambillah doa dia, kan. Mintalah doa daripada Uwais Al-Qarni, sebab doa Uwais adalah doa yang mustajab. Jadi Umar Khattab bila dia sampai di Mina, dia tanya kepada orang-orang yang ada di situ tentang Uwais Al-Qarni, kamu kenal tak Uwais Al-Qarni? Jadi orang yang ada di situ mengatakan bahawa kami tak kenal pun Uwais Al-Qarni ni, kecuali kami tak kenal Uwais ni kecuali satu orang, Uwais, yang mana dia ni kami anggap dia ni gila. Kami anggap dia ni gila. Jadi kenapa Uwais ni dianggap sebagai gila? Sebab dia tak bercampur dengan orang. Kan? Kenapa dia tak bercampur dengan orang? Kan? Apakah dia memang tak suka bercampur? Tak. Sebab dia sibuk dengan mak dia. Kan? Dia sibuk jaga mak dia. Dia tak sempat pun untuk pergi berjumpa dalam majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis ilmu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia bukan kata tak mau berjumpa dengan Nabi, tetapi dia tak sempat sebab dia kena jaga mak dia. Jadi sehingga dia dianggap sebagai gila sebab tak bercampur dengan orang, tinggal di padang pasir, jauh daripada kawasan penempatan dan sebagainya. Jadi dia tak sempat untuk bersosial. Jadi itulah yang menyebabkan dia dianggap sebagai gila. Tapi walaupun dia dipandang pelik oleh masyarakat sekitar dia dan dianggap sebagai gila, tapi dia asal seorang tokoh, sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Umar, kalau berjumpa dengan Uwais, maka jangan lupa ambil doa dia, sebab doa itu doa mustajab. Jadi ini contoh sebenarnya galakkan kepada kita bahawa kadang-kadang kita ni tak dapat buat macam orang lain lakukan sebab kita ada kekangan yang tertentu, kan. Macam kisah Uwais, kerana dia terpaksa jaga mak dia, kan. Bila terpaksa jaga mak ni menyebabkan masa kita tu taklah macam orang lain. Dan kadang-kadang dalam masyarakat ni bila kita ni tak bercampur dengan dia orang, kita bukan tak suka bercampur, tapi kerana kita ada tanggungjawab dengan mak kita. Maka orang pandang semacam, tapi sebenarnya kita seorang yang sangat mulia. Saya ingat dalam keluarga saya pun pernah berlaku yang mana nenek saya sebenarnya mengalami apa yang kita panggil kanser pangkal rahim, kan, kanser pangkal rahim, sehingga kan ni tahun 70-an dahulu, tahun 70-an, sehingga kan waktu itu air pipe bukanlah satu kemudahan yang ada pada setiap rumah. Jadi di kampung itu digunakan telaga, kan, digunakan telaga untuk dibersihkan kain-kain yang bercampur nanah apa semualah. Jadi yang menjaga nenek saya ni adalah nenek saya ni ada anak-anak dia, kan. Ada anak-anak dia, yang maksudnya bapa saudara saya, mak saudara-saudara saya semua. Jadi menantu dia yang seorang ni, menantu dia yang perempuan ni yang jaga dia, kan. Sehingga kan telaga yang digunakan untuk membersihkan kain-kain, kalau kita guna istilah kain lampin lah, kain-kain lampin nenek saya itu, menyebabkan penduduk kampung sekitar tu tak sanggup nak guna telaga tersebut sebab kesan nanah dan sebagainya. Tapi itu contoh bagaimana satu orang menantu yang berkhidmat untuk mak mentuanya. Itu walaupun itu bukan ibu kandung dia, walaupun menyebabkan masyarakat menjauhkan diri, bukan masyarakat benci kepada dia, tetapi sebab baunya, dengan keadaan penglihatan je lah, kita lihat bagaimana orang menggunakan telaga itu untuk membersihkan najis, kan, nanah dan sebagainya, maka menyebabkan masyarakat menjauhkan diri. Tapi itulah contoh bagaimana kehidupan yang mulia sebenarnya, sebab kita berkhidmat kepada satu orang tua, walaupun dia bukan ibu kandung, dia sekadar ibu mentua kita, tetapi itu contoh sebagaimana contoh yang ditunjukkan oleh
Uwais Al-Qarni dalam kisah yang kita ceritakan sebentar tadi. Baik. Jadi itu antara perkara yang sebenarnya dibincangkan oleh Abul Qasim An-Naisaburi untuk memberi galakan kepada kita semua supaya kita ni bila orang memandang serong kepada kita, orang memberi labelan, gelaran yang buruk kepada kita, kita kena ada semangat kan untuk menghadapi pelbagai gelaran-gelaran buruk sebagaimana yang kita ceritakan sebentar tadi. Baik. Maka Abul Qasim An-Naisaburi dalam bukunya Muqalla'ul Majanin, dia kata dalam surah Al-Fajr sebagai contoh. Surah Al-Fajr ayat yang ketiga kan, Allah Ta'ala menyebut wasyaf'i wal watr, yang genap dan yang ganjil. Baik, kenapa Abul Qasim An-Naisaburi dia bawa perhatian kita kepada surah Al-Fajr ayat yang ketiga, wasyaf'i wal watri kan, wasyaf'i wal watri, yang genap dan yang ganjil. Maka dia membawa perbincangan ini supaya kita faham bahawa hidup kita ni dia ada pasangan dia. Ada genap, ada ganjil, kan, ada terang, cerah, ada gelap, ada langit, ada bumi. Itu semua adalah pasangan. Maka apa yang diutarakan oleh Abul Qasim An-Naisaburi, dia kata hidup kita ni, kita nak gembira kan, kita nak happy-happy. Saya pun nak happy-happy, perempuan juga nak happy-happy. Tapi ulama kita ini mengatakan bahawa tak ada kebenaran, tak ada happiness, kegembiraan, kebahagiaan tanpa kesusahan. Mesti kita melalui episod-episod kesusahan. Dan ianya silih berganti. Itu pasangan dia. Gembira, kan, pasangan dia apa? Sedih. Kan, bahagia, pasangan dia derita, penderitaan. Kan, tak ada orang yang bahagia tanpa melalui derita. Kan, tak ada orang yang gembira tanpa melalui kesedihan. Tak ada orang yang kaya tanpa melalui episod-episod kemiskinan, kesusahan dan sebagainya. Tak ada orang yang sihat tanpa melalui episod dalam hidup dia sakit. Kan, setiap kita ni ada je sakitnya. Saya ingat seorang kawan saya, seorang yang sangat kaya, kan, seorang yang sangat berada, kan, ada harta yang banyak, bisnes yang besar dan sebagainya. Tapi dia menceritakan bagaimana susahnya dia berniaga, bagaimana hutangnya, bagaimana naik turunnya perniagaan. Sebab bisnes ini dia tak selama-lamanya mencacak naik. Kan, dia tidak selama-lamanya melonjak kejayaan itu. Dia naik turun, dia naik turun. Jadi itu contoh yang disebut oleh Abul Qasim An-Naisaburi supaya kita faham perkara seperti ini. Dia kata, kata-kata para hukama, cukup bagi kamu kesihatan sebagai pelajaran menghadapi kesakitan. Makna dia punya partner, partner kesihatan, sihat tu apa dia? Sakit. Tak ada kita ni sihat je sepanjang masa, tak ada. Dan dia kata bahawa selamat, kita dapat keselamatan tu sebagai peringatan daripada kemalangan. Kita selamat, tapi ada tak kita mengalami kemalangan? Kemalangan di jalan raya, kemalangan dalam rumah, jatuh sendiri, kemalangan terpijak kaca dan sebagainya. Setiap di kalangan kita ni ada sahaja kita mengalami kemalangan. Maka itu yang cuba di-highlightkan oleh Abul Qasim An-Naisaburi supaya kita sentiasa berjaga-jaga dalam hidup ni dan jangan kita impikan kehidupan kita ni sentiasa elok semua benda. Tak ada. Sebab bila kita sentiasa impikan semua tu elok, maka kita akan kecewa. Kita kena bersedia, kan? Kita kena bersedia. Dalam keadaan kita selamat, kita kena bersedia anytime, kan? Bila-bila masa kita boleh mengalami kemalangan. Kan? Na'udzubillah. Kita minta lindung dengan Allah, tapi kita kena bersedia. Sama sebagaimana kita sihat, kita kena bersedia. Akan datang waktu kita sakit. Kan? Bila kita duit banyak, sebagai contoh, kita kena bersedia. Akan tiba satu masa, kita tidak ada wang. Jadi ini antara perkara yang diperingatkan oleh Abul Qasim An-Naisaburi. Jadi sahabat-sahabat sekalian, saya berhenti setakat itu.
saya nak bagi peluang kalau ada di kalangan kita yang mungkin ada sebarang soalan dan seumpamanya. Jadi saya serahkan kepada Puan Zainun sebagai moderator. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Okey, Ustaz buka soalan untuk dikemukakan sebarang kemusykilan. Silakan. Atau apa-apa cuba persoalan Ustaz ya? Siapa yang nak bertanya? Boleh. Okey, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya ada semalam saya ada dengar satu ceramah tentang kebimbangan Rasulullah SAW terhadap umat dia. Antaranya disebutkan tentang orang munafik yang pandai bercakap. Tetapi saya tak dapat faham lah Ustaz, maksud orang munafik yang pandai bercakap tu maksud dia apa Ustaz? Kalau Ustaz tahu. Baik, wallahu alam. Sebenarnya hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ciri-ciri orang munafik itu ada banyak, kan. Ada hadis yang mengatakan bahawa ciri orang munafik itu ada 4, 5 dan sebagainya. Jadi apa yang dibuat kesimpulan oleh para ulama untuk kita mengenali ciri-ciri munafik itu, ya contohnya apabila dia bercakap itu dia berbohong, kan. Jadi pandai berkata-kata itu bukan bermaksud kita pandai berkata-kata tapi kita bercakap benar, maka itu munafik. Itu bukan maksud dia. Jadi seseorang yang fasih, kan, fluent dan dia pandai menyusun kata-kata yang memukau, tetapi apa yang diucapkan itu adalah Al-Quran, hadis Nabi, perkara yang benar, fakta dan sebagainya, maka itu bukan sifat munafik. Yang dimaksudkan pandai berkata-kata itu ialah orang yang menggunakan pendustaan, kan, dia menggunakan helah, dia mengelirukan manusia sehingga kan yang benar itu dianggap sebagai palsu, yang palsu itu diterima sebagai kebenaran. Maka itulah yang dikatakan sebagai orang munafik, kan, yang pandai berkata-kata. Jadi itulah yang kita perlu faham tentang perkataan ataupun ciri orang munafik yang pandai berkata-kata. Wallahu a'lam. Ustaz. Terima kasih. Okey, ada yang lain soalan yang lain? Ada yang bertanya, apa Badrah bertanya, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, adakah ini hadis? Itu je soalan dia Ustaz. Ya. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara itu memang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan dan puan boleh Google tengok, itu memang hadis, iaitu waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, waktu sihatmu sebelum datang waktu sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa miskin, masa kita fakir, masa lapang, masa luang sebelum datang waktu kita sibuk, dan hidup sebelum mati. Dan hadis ini adalah hadis yang diterima oleh para ulama. Hadis ni hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya, dan Al-Imam Az-Zahabi mengatakan hadis ni sahih mengikut syarat Bukhari dan Muslim. Jadi itu juga contoh bagaimana kehidupan ni dia ada pasangan dia. Jadi bila kita muda, kan, kita kena ingatlah sebelum datang waktu tua kita. Jadi masa kita muda ni lah kita nak buat apa yang kita tak mampu nak buat pada waktu kita tua. Kan, waktu kita sihat sebelum datang waktu sakit. Dan kita pernah belajar sebelum ini tentang pentingnya kita jadi rutin. Waktu kita sihat, waktu kita muda, waktu kita bertenaga ni, kita belajar, kan, kita buat benda-benda baik. Kenapa? Sebab bila kita sakit, kita dah tak boleh buat dah benda tu, maka benda yang dah jadi kebiasaan itu, Allah Ta'ala akan bagi pahala tu percuma, walaupun kita tidak melakukannya. Contoh, waktu kita musafir pun,
Waktu kita bermukim, kita tidak bermusafir, kita ada di rumah, kita ada kuliah online sebagai contoh, kan kita baca Quran, kita ada aktiviti, macam-macam lah ibadat yang kita buat dan sebagainya. Bila kita bermusafir, kita tak sempat nak baca Quran sebagai contoh, tak sempat nak dengar kuliah dan sebagainya, tak sempat itu ini. Jadi benda yang kita tak sempat, sedangkan itu adalah suatu kelaziman kita sewaktu kita bermukim, sewaktu kita tidak bermusafir. Maka hari-hari yang kita bermusafir itu, yang kita tak sempat nak buat benda yang menjadi kelaziman itu, Allah Ta'ala tetap bagi pahala. Jadi itulah sebab kenapa kita kena rebut 5 perkara tadi. Masa kita kaya itulah, kita nak sedekah ke, kita nak buat apa dengan wang kita buat. Bila kita dah tak ada wang dan sebagainya, maka benda yang sudah menjadi kebiasaan kita itu, benda tu akan diberikan pahala percuma oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sebelum kita matilah, kan, sebab kita hidup ni lah, kita nak bawa bekalan sebanyak yang mungkin. Sebanyak yang mungkin. Semalam ada persoalan berkenaan dengan Dajjal. Kan, Dajjal dia menghidupkan orang yang mati. Jadi apakah Dajjal ni dia macam Tuhan? Sebenarnya para ulama membahaskan bahawa Dajjal dia bukanlah menghidupkan orang mati tu macam Tuhan menghidupkan orang mati, tapi hanya penipuan yang dilakukan oleh Dajjal. Kan, dia jumpa dengan orang Arab Badui, dihidupkan orang, dia kononnya dia menghidupkan ayah dan ibu kepada Badui tersebut. Sebenarnya ayah dan ibu Badui itu telah mati dan tak boleh dihidupkan pun, tetapi setan, kan, setan yang menyamar, yang menjelma sebagai ayah dan ibu kepada Badui tersebut. Jadi itu adalah contoh bagaimana sebenarnya Dajjal dia tak boleh menghidupkan orang mati. Cuma ada satu hadis yang menyebut, hadis Bukhari dan satu lagi hadis Muslim yang menceritakan bagaimana Dajjal membelah seorang the best man, kan, khairun nas, kan, the best man, dan orang itu terbelah dan kemudian Dajjal menghidupkannya semula. Tetapi para ulama mengatakan bahawa hanya itu sahaja kejadian yang berlaku yang disebut oleh Nabi, dan bukannya Dajjal boleh pergi ke kubur menghidupkan semua orang dalam kubur bangkit. Itu tidak berlaku. Sehingga kan para ulama mengatakan bahawa kalaulah Dajjal dapat menghidupkan orang yang mati, sudah tentu orang yang mati tidak akan mengikut Dajjal, kerana orang yang mati apa dia, kan? Kerana orang yang mati sebenarnya dia telah berjumpa dan melihat sendiri betapa benarnya janji Allah Ta'ala. Dia akan melihat alam barzakh tu macam mana. Dia akan melihat tentang malaikat Munkar Nakir. Dia akan melihat bagaimana orang saleh dibukakan pintu syurga, bagaimana kubur adalah lubang neraka bagi orang-orang yang jahat. Maka sudah tentu apabila mereka dihidupkan oleh Dajjal, kalaulah Dajjal itu boleh menghidupkan orang mati, maka orang mati ini dia takkan sekali-kali mengikut Dajjal. Jadi sebelum datangnya Dajjal, fitnah Dajjal, sebelum datangnya kematian, kita kena rebutlah peluang kita sewaktu kita masih hidup ni. Kan, sewaktu kita masih boleh beribadat, sewaktu kita masih boleh bersedekah, buat baik, maka kita kena buat baik, jangan buat jahat. Kita kena taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Nak tanya macam mana nak elak diri dan rasa takut nak pergi umrah, sebab orang kata kan kalau pergi sana kan Allah bayar cash kan. Macam mana Ustaz? Baik, wallahu alam. Ini pun sering terjadi dalam masyarakat kita. Kita ditakut-takutkan kalau kita banyak dosa, nanti siapa yang pergi umrah tu sampai di tanah suci di Mekah atau Madinah, nanti Allah Ta'ala akan balas. Nanti terjadi begini perkara yang tidak elok dan sebagainya. Macam-macamlah cerita-cerita yang kononnya berlaku kepada orang sekian-sekian. Baik, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, soalan pada pagi ini ialah bagaimana kita nak atasi atau nak hilangkan rasa takut kepada ancaman-ancaman tersebut. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat sekalian, semua
dakwaan kononnya Allah Ta'ala akan balas dosa-dosa kita itu di tanah suci, itu adalah dakwaan-dakwaan yang tidak berasas. Kenapa? Sebabnya kita tahu bahawa di Mekah begitu ramai orang-orang musyrik yang memusuhi Nabi dan macam-macam penganiayaan yang mereka lakukan kepada Nabi. Tak berlaku pun apa yang kita sebut sebagaimana yang disebut oleh Puan tadi, sehingga tekanan yang begitu dahsyat yang dikenakan kepada Nabi itu menyebabkan Nabi berhijrah ke Madinah. Kecuali hanya ada peristiwa-peristiwa yang tertentu sahaja. Contohnya apabila mereka cuba untuk meletakkan isi perut unta, sebahagian riwayat kata isi perut kambing atas belakang ataupun atas bahu Nabi sewaktu Nabi solat, maka terlihatkan malaikat yang garang dan menjelma di hadapan itu yang menyebabkan mereka melarikan diri daripada cubaan untuk meneruskan penganiayaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu hanya dalam peristiwa-peristiwa yang tertentu sahaja. Jadi macam mana kita nak atasi rasa takut tersebut? Sahabat-sahabat sekalian, kita kena ingat bagaimana perasaan kita kalau kita jumpa orang baik, kan? Adakah kita rasa takut? Apakah kita rasa bimbang berlaku perkara-perkara yang tidak diingini? Tak ada, kan? Kalau kita jumpa orang baik, seronok je. Kita jumpa orang baik, dia layan kita elok-elok, dia bercakap dengan kita, tutur bahasanya dan sebagainya. Itu orang baik, kan? Orang baik, dia tidak buat zalim dekat kita, dia tak ada balas benda jahat yang kita buat, dia maafkan kita, kan? Dia senyum dekat kita, dia hidangkan kita makanan yang bagus-bagus macam Nabi Ibrahim alaihissalam layan tetamunya. Itu kalau kita dengan orang baik, kita tak takut pun dengan orang baik. Jadi dengan Allah Subhanahu Wa Taala lebih hebat daripada itu. Allah Taala jauh lebih baik daripada orang-orang baik yang kita pernah jumpa. Dan Allah Taala jauh lebih lembut berbanding dengan orang-orang yang kita kenal dia dengan kelembutannya, dengan kesopanannya, dengan kesusilaannya. Allah Taala jauh lebih lembut kalau dibandingkan dengan orang-orang yang kita dah kenal, tutur katanya yang lembut dan sebagainya. Jadi dengan sebab itu kita perlu ada keinginan, kan, untuk menyahut salah satu daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mengunjungi rumahnya Baitullah. Jadi itu antara cara untuk kita hilangkan rasa takut yang ada dalam diri kita. Dan dosa ni sahabat-sahabat sekalian, antara hikmah dosa ni ialah kita akan mengenali tentang sifat Ghafur, tentang maha pengampunnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dosa kita setinggi gunung macam mana sekalipun, melangit sebesar mana sekalipun dosa kita, tidak ada satu pun yang akan menghalang Allah Subhanahu Wa Taala daripada mengampuni dosa yang pernah kita lakukan. You name it, kan, namakan saja dosa apa. Kan kalau kita benar-benar takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mengharapkan Allah Taala terima taubat kita, maka semua tu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena ingat satu, Allah Taala ni dia tidak kejam. Kan, Allah Taala dia tidak berlaku zalim kepada hamba dia. Dalam satu hadis kursi, kalau kita berjalan, Allah Taala berlari. Itu gambaran betapa sukanya Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita bertaubat. Jadi kalau kita pergi ke tanah suci itu, kita nak buat umrah, niat kita nak cari pahala, kan, niat kita nak buat benda baik, dan niat kita nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sepatutnya bukan takut. Sepatutnya kita tertunggu-tunggu, tidak sabar untuk menjejakkan kaki ke tanah suci, kerana di situlah nanti peluang kita untuk melakukan banyak ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ada kerja lain, ulang-alik daripada hotel pergi ke Masjidil Haram, semayang je kerja kita, kan. Jadi sepatutnya kita ternanti-nanti tarikh untuk kita berlepas ke tanah suci dan kita tak perlu takut
Tapi takut yang bagusnya ialah takut kepada dosa yang mana kita tak mau buat dosa tersebut. Itu bagus. Takut kepada azab Allah dalam arti kata kita tak mau buat dah dosa-dosa tersebut sebab kita takut kepada azab Allah. Tapi jangan kita takut kepada Allah menyebabkan kita takut nak pergi ke Mekah, kan? Takut nak buat umrah, takut nak pergi haji atas sebab cerita-cerita khurafat yang dilakukan oleh sebahagian di kalangan masyarakat kita. Nanti sampai sana tak nampak Kaabah lah, nanti sampai sana jadi pelbagai huru-hara mati dan sebagainya, nanti sesat, tak jumpa balik hotel. Itu semua cerita-cerita karut dan khurafat. Sesat tu benda biasa sebab kita bukan tempat kita, dan sesat pun biasanya berlaku kepada orang tua, kepada orang kampung yang tak biasa keluar dan sebagainya, ataupun orang yang memang ada masalah penyakit, yang mudah lupa ingatan, yang mudah lupa dan sebagainya. Jadi itu realiti. Kita tak nafikan memang ada yang sesat, tapi sesat tu sebab dia orang tua, kan, dia orang kampung, ataupun dia ada masalah mental dan sebagainya. Jadi saya doakan supaya puan bersemangat dan tertunggu-tunggu, tidak sabar untuk menjejakkan kaki ke tanah suci. Insya-Allah Allah Taala menerima kita dengan penuh rahmat dan berkatnya, insya-Allah. Wallahu a'lam. Okey, ada lagi ke soalan yang lain? Kita ada Ustaz, masa dalam, okey. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya Ustaz tentang mimpi. Kalau kita atas dunia, kita hidup kan, kita hidup, mak bapak kita dah meninggal. Kita hidup, kita buat banyaklah dekat amalan dekat diorang kan. Satu hari saya nak tanya Ustaz, kalau kita dapat mimpi, mimpi bapak kita, mimpi arwah-arwah yang datang dengan tengok dia sihat, dia tengah makan, dia datang rumah kita, dekat muka pintu dia senyum. Adakah mimpi itu mainan tidur ke, ataupun mimpi dengan kesan pada kita yang buat amalan untuk dia atas dunia ni? Saya nak tanya Ustaz, betul ke tu? Banyak orang kata itu mimpi saja. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya di sisi para ulama, memang para ulama menceritakan kepada kita tentang wujudnya kebenaran mimpi bila kita berjumpa dengan orang yang telah mati. Contohnya kita jumpa dengan arwah ibu kita, arwah nenek kita, siapa-siapalah, arwah anak kita dan sebagainya. Contohnya para ulama berdalilkan kepada ayat Quran, iaitu surah Az-Zumar ayat 42. Nanti siapa yang ada kesempatan boleh rujuk surah Az-Zumar ayat 42, yang mana Allah Ta'ala memegang jiwa orang manusia ni ketika matinya, dan memegang roh orang yang belum mati pada waktu tidur, dan dia tahan roh yang dah ditetapkan kematian, dan dia lepaskan roh yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Nanti puan boleh rujuk tafsir surah Az-Zumar ayat 42, yang mana Imam Ibn Katsir dan sebagainya telah memberi tafsiran mereka masing-masing. Salah satunya mengatakan bahawa ayat ini menjadi dalil bahawa boleh berlaku pertemuan antara orang yang hidup dengan orang yang dah mati, dengan syarat, kan, dengan syarat bahawa apa yang berlaku dalam mimpi itu tidak menyalahi hukum syarak. Jikalau ia menyalahi hukum syarak, contohnya kita jumpa dengan arwah ibu kita, dia suruh kita buat benda yang haram, maka itu adalah syaitan. Itu cara kita nak kenal. Jadi kalau dia suruh kita melakukan benda yang bertentangan dengan agama, maka itu syaitan. Tapi kalau dalam pertemuan tersebut kita berjumpa dengan arwah ibu kita, arwah mak kita sebagai contoh, dan dia happy, dia seronok, ataupun dia minta kita buat benda-benda baik sebagai contoh, maka itu adalah tanda bahawa mimpi itu mimpi benar. Maknanya kita memang berjumpa betul dengan roh orang yang sudah mati. Nanti yang tu banyaklah diceritakan oleh para ulama, termasuk Imam Ibn Qayyim. Dia telah menulis sebelum di hujung hidupnya, antara kitab-kitab akhir Imam Ibn Qayyim adalah kitab Ar-Ruh. Dalam kitab Ar-Ruh itu Imam Ibn Qayyim menceritakan pendapat-pendapat ini. Maknanya pertemuan antara orang yang hidup dengan orang yang mati itu adalah benar.
Jadi betul yang kita jumpa itu adalah orang yang kita jumpa itu, bukannya syaitan. Tapi dengan syarat tadilah, dengan syarat dalam pertemuan itu tidak ada perkara yang melibatkan perkara haram ataupun bertentangan dengan hukum agama. Kalau bertentangan dengan agama, maka itu adalah syaitan. Baik, kemudian dalam satu riwayat dalam tafsir At-Tabari sebagai contoh, Sa'id bin Jubair daripada Ibnu Abbas, bila ditafsirkan tentang ayat ini, maka mereka mengatakan bahawa memang berlaku pertemuan tersebut. Ini disebut dalam tafsir At-Tabari. Dan seterusnya, para ulama juga bersandarkan kepada apa yang pernah dialami oleh para sahabat Nabi. Jadi para sahabat Nabi juga mengalami mimpi-mimpi yang macam ni, sehingga kan ditunjukkan di mana baju besi dan sebagainya. Jadi apa yang saya boleh simpulkan kepada puan yang bertanya tadi, jikalau kita mimpi tadi, kita jumpa orang yang sudah meninggal, contohnya dia suruh kita bayar hutang sebagai contoh, kan? Dia, dalam mimpi tersebut dia suruh kita bayar hutang. Jadi bayar hutang ni memang perintah agama. Jadi bila kita sedar daripada mimpi, cuba kita cek. Cuba kita cek dengan orang yang dimaksudkan itu, betul tak si mati ni ada berhutang dengan dia. Jadi kalau betul dan jumlah tu pun betul, ataupun dia sebut secara umum minta bayar hutang, kita pergi jumpa dengan orang yang dimaksudkan itu, dia akui si mati ni ada hutang RM500 sebagai contoh, maka kita bayar. Sebab mimpi tadi adalah mimpi benar. Jadi bagaimana kita nak bezakan antara mimpi yang benar dengan mimpi yang palsu? Iaitu kita tengok fakta tadi betul ke tak betul. Jadi kalau arwah dalam mimpi itu dia bagi tahu dekat kita satu fakta, dan kita cek dengan orang-orang yang hidup itu, fakta tadi betul, katalah hutang sekian-sekian ataupun ada hajat yang perlu dilangsaikan, yang perlu dilunaskan dan sebagainya. Kalau itu betul, maka mimpi, ya, sewaktu kita jumpa dalam mimpi tersebut dengan arwah, maka itu adalah mimpi benar yang kita memang disuruh untuk menunaikannya. Jadi itulah cara untuk kita differentiate, kita bezakan antara mimpi benar dengan mimpi palsu apabila berjumpa dengan orang yang sudah mati. Wallahu a'lam. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Dan yang bertanya, saya kira setakat ini saja Ustaz ya. Dan kita akhiri dulu majlis ini ya. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz Dr. Ahmad Jilani atas sponsor ilmu ini, yang mana berkenaan dengan gelaran yang diberi kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu kerana kalangan mereka itu dulu tidak dapat menolak dakwah yang disampaikan oleh Nabi SAW apabila hujah tidak boleh, dan mereka menuduh Nabi sedemikian kerana Nabi Muhammad SAW ini menyampaikan kebenaran yang tidak selari dengan fahaman dan kebiasaan mereka. Terus mereka berubah pandangan tersebut terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan akhir kata, semoga Allah SWT memberikan kita kefahaman yang sahih dalam memahami syariatnya. Dan bagi mengakhiri majlis ini Ustaz, kita tangguhkan dulu untuk topik yang akan datang dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Ustaz. Marilah kita berdoa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima oleh-Mu ya Allah. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.